Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi. Pada topik kali ini adalah pengalaman membina YouTube sehingga 20k subscriber. Aku tahu 20k tu bukanlah yang banyak macam orang lain dah 100k apa semua kan. Tapi ini just sharing untuk siapa yang nak tahu, just sharing untuk siapa yang nak buka akaun YouTube ke apa kan, whatever. Ini just sharing je lah apa yang aku tahu. Dan aku ada pengalaman 20k instead of at least pengalaman lah juga kan, walaupun tak banyak. Lepas tu aku nak cerita apa yang 20k dapat apa kan. Okay, first aku cerita dulu lah 20k dapat apa. Dapat income. Oh mantap ke apa kan. Tak 20k dalam keadaan kau dapat dalam RM4 je kalau kau tak publish kat apa-apa content kan. Sebab aku punya, salah satunya YouTube aku bukannya yang evergreen punya orang cari kan. Lepas tu yang gerakkan aku punya view yang sekarang ni pun adalah short. Short bukannya apa tempat untuk jana duit untuk monetize lah untuk YouTube ni. Lepas tu okey lah, aku cerita pengalaman dulu lah macam mana membina YouTube bagi korang yang kalau nak create YouTube kan, nak jadi YouTuber ke apa. Ini aku sharing sikit lah. Firstly, pada aku lah kan, pengalaman aku, kau jangan terlalu letak effort terlalu tinggi tau. Macam contohnya kan, kalau kau baru-baru, jangan letak effort terlalu tinggi, nanti kau akan kecewa. Macam aku lah, aku masa kalau tengok balik lah yang awal-awal aku punya YouTube channel, memang aku berjam weh record dengan edit tu. Aku rasa 3-4 jam tak lari. 3 hingga 5 jam tu tak lari lah. Menghabiskan masa sehari kan, 3 hingga 5 jam dalam keadaan kau dapat view tak sampai pun 100. Sebab tu aku cakap, kau jangan letak effort yang terlalu tinggi. Kau just rakam, edit sikit, publish. Yang penting konsisten tu. Macam aku buat ni lah. Aku nak buat satu apa pun aku tetap cakap, lepas tu aku terus upload kan. Tak ada apa tu asap. Ya apa asap apa tu. Bukan asap awan hitam sekarang. Tengah ada awan hitam kat depan. Okey, itulah macam kat mana kita tadi. Okay, jangan letak effort terlalu tinggi lah. Nanti kau akan kecewa. Betul. Mostly yang baru-baru nak start, punyalah nak canggih kan. Kau tengok video Khairul Aming kan. Lepas tu dia punya tu, dia sebenarnya nak jadi macam itu. Dia dah ribu video dia buat kan. Kita tengok dia nak buat macam itu, padahal dia dah sangat expert lah dekat level dia kan, bidang dia. Lepas tu kita pun nak tiru macam dia. Edit lah beria, rakam lah beria, belilah. Yang lagi satu, jangan belilah ini apa, equipment mahal-mahal apa semua tu. Sebab itu adalah pembaziran lah. Sebab YouTube channel belum berkembang lagi kan, tapi kau dah beli. Itu ada je yang beli. Aku tengok beli kamera, beli apa semua dalam keadaan kau belum start apa lagi, tapi kau dah beli macam tu. Pada aku pembaziran lah. Dah dalam bazir, lepas tu kau letak effort kau tinggi, lepas tu view tak sampai pun 100 kan. Untuk permulaan memang sakit lah. Lepas tu kalau kau keep publish content kan, dia nanti YouTube ada algorithm dia, nanti satu video kau akan tiba-tiba meletup. Macam aku pun, aku dapat, yelah aku buat jalan seram tu kan, aku dapat view yang tiba-tiba mencanak tu adalah salah satu konten aku tiba-tiba dapat sambutan lah. Benda tu start dapat sekejap je dapat monetize kan. So kau kena keep trying kan. Buat apa benda yang kau nak buat, apa cakap apa benda kan, konsisten. Betul, nanti satu video akan naik. Dekat situ kau dah boleh monetize. Lepas tu dah boleh monetize,
Jangan jadi macam aku juga. Aku pergi belilah kamera mahal apa semua kan. Kamera sampai 3-4 ribu. Itu semua nothing lah. Tak payah. Kau tak payah grade benda tu. Kau remain the same je. Ni mistake aku lah, aku cerita kan. Sebab nothing weh. Kalau kau berhabis macam ni lah, beli ni 1,000 ni kan. Tapi in the end content pun tetap. Nanti macam kalau kau dah viral ke apa satu hari nanti, dia video tu je kan. Nanti kau akan dapat subscriber. Lepas tu kau akan sentuh. Mana-mana YouTuber pun macam tu lah. Dan lagi kau janganlah sampai nak berhenti kerja nak jadi YouTuber. Katakanlah income kau dah 15k ke apa kan dekat YouTube ni. Ada je dulu sampai 11k kan. Lepas tu kau berhenti kerja, tu jangan sampai macam itu lah. Sebab YouTube ni tetap sampingan. Kau jangan sampai nasihat aku lah, jangan sampai berhenti kerja lah untuk. Sebab YouTube ni dia tak konsisten guys. Kau akan compete dengan orang-orang baru yang sentiasa ada orang baru dalam dunia YouTube ni. So kalau kau tiba-tiba berhenti kerja, decide aku punya income YouTube dah lebih daripada gaji, baik aku berhenti kerja. Dan kalau kau kerja macam biasa-biasa tu boleh lah kau berhenti kerja. Tapi kalau kau dah kerja-kerjaan ke apa whatever kan, yang engineer ke apa, still jangan berhenti kerja. Jangan cari penyakit berhenti kerja. Sebab katakanlah pendapatan YouTube kau 10k. 10k tahun depan belum tentu kau dapat 10k lagi. Dengan algoritma YouTube yang berubah-ubah kan, kau mungkin tak dapat compete dengan tak sentiasa lah. Semua YouTuber pun mengaku macam tu. Sebab dengan sekarang dah ada TikTok lagi tu kan. Allah, aku lupa nak pergi beli barang. Dah sampai rumah dah. Tak apalah, besok je lah. Aku barang dekat Shopee tu, kita beli Shopee, ada barang kan, lupa nak ambil. Tak apalah. Tu je lah yang kita recall balik. Kalau kau suka konten yang macam ini, keep subscribe lah. Aku akan sharing pengalaman aku macam-macam pengalaman sebenarnya. Salah satunya YouTube ni lah. Dan kalau kau berminat sebab nak tahu pengalaman konten ni, bolehlah subscribe. Lepas tu kalau nak tahu hal-hal kehidupan ke apa semua, boleh kontak politik. Aku punya sharing tentang politik nanti, bolehlah subscribe juga Kod 21. Itu saja untuk hari ni. Aku tak berniat nak cakap panjang. Aku ini je ada masa aku dalam kereta bercakap 7-8 minit ni sementara balik rumah, untuk aku punya konten yang dah lama aku tinggalkan. Dan aku rasa sebab dia macam ni tau, aku keep asyik nak masa nak edit apa semua tu kan. Itu semua tak ada masa guys. Lepas tu macam ni je lah konten aku kan. Semalam aku try live, tapi line sangat teruk. So aku buat macam ni, record dan terus publish. Itu je konten aku setakat ni. Untuk nasihat YouTube tu, jangan terlalu overthinking, buat aja. Lepas tu jangan beli device yang macam-macam beria lah. Duit tu baik kau simpan lah kan. Sebab aku punya yang membazir beli equipment tu lagi banyak daripada aku punya pendapatan YouTube tu. Terus terang lah kan. Baru dapat berapa ratus sebulan, terus nak beli macam-macam kan. So kau orang jangan buat lah, jangan repeat same mistake lah. Pakai apa yang ada handphone ni kan. Handphone mahal, handphone nak beli mahal tak apa. Sebab handphone ni macam-macam guna kan. Kita boleh ambil gambar, kita boleh buat YouTube macam ni. Kalau nak beli handphone canggih sikit untuk YouTube, handphone je. Kamera, mic ni semua aku rasa penting juga mic kan. Semalam aku punya yang tak pakai mic tu memang haru lah. Carilah mic yang kau orang rasa mampu. Dia kamera dengan mic lah, kamera handphone dengan mic lah. Tak payah kau nak 360 lah. Lagi 360 tu lagi leceh kau nak edit. Lepas tu kau nak managekan kalau kau tak biasa kan, kau nak managekan kau punya recording tu semua, memang hanky-panky lah. Macam kalau kau tak biasa, dah lah beli barang, kau nak study lagi. Lepas tu nak buat konten, nak managekan kadang-kadang terdelete lah, kadang-kadang lupa nak backup lah apa semua. Tu benda-benda tu semua
disaster lah dalam hidup kau kalau kau baru nak mula YouTube ni kan. So pada pendapat aku, janganlah habiskan duit sangat untuk YouTube. Itu je guys cakap ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.